Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Multazam bin Solpi Hadi. Nombor metrik saya 282923. Di sini saya akan menerangkan berkenaan pengenalan. Malaysia seperti negara-negara membangun yang lain mempunyai responsif yang mendalam terhadap kemajuan kontemporari. Dalam landscape media, kerajaan Malaysia telah menerima pakai pelbagai program dan inisiatif pembangunan yang bertujuan untuk menggalakkan pembangunan insan. Malaysia menunjukkan kesedaran yang mendalam tentang landscape dinamik teknologi, maklumat dan komunikasi. Di samping mengiktiraf kesan maklumat yang menonjolkan kewujudan jurang digital dalam masyarakat Malaysia. Perundangan ini berkaitan dengan takbir, urus dan penggunaan telekomunikasi elektronik. Undang-undang komunikasi merangkumi beberapa teknologi termasuk radio, televisyen, kabel dan internet jalur lebar dan protokol yang mengawal penggunaan teknologi tertentu ini. Piayawan komunikasi mengawal kedua-dua bentuk komunikasi awam dan persendirian. Walau bagaimanapun, adalah penting untuk mengakui bahawa sekiranya tiada perlindungan yang direka bentuk dengan baik dan dilaksanakan dengan teliti, media mungkin mempunyai kesan yang memudaratkan. Tidak dinafikan, adalah mustahak bagi media untuk melibatkan diri dalam kawal selia kendiri dan memainkan peranan sebagai medium komunikasi yang bertanggungjawab secara sosial. Dalam suasana demokrasi, adalah tidak wajar untuk media menyebarkan kepalsuan tentang seseorang individu, begitu menjejaskan reputasi mereka, sambil kononnya menggunakan kebebasan akbar mereka. Akibatnya, Undang-Undang Fitnah menawarkan tindakan undang-undang untuk individu yang telah tertakluk kepada kenyataan palsu dan merosakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Di dalam 2.0 berkaitan dengan perbincangan topik yang berkaitan, bidang komunikasi dan undang-undang media merangkumi rangkaian komprehensif perkara undang-undang yang berkaitan dengan sektor media dan telekomunikasi. Isu-isu yang berlaku melibatkan prinsip kebebasan bersuara, fitnah, hak cipta, hak harta intelek dan penyebaran maklumat. Bidang komunikasi gunaan dan undang-undang media kebanyakannya memberi kesan kepada profesional dalam industri kewartawanan, penerbit dan syarikat telekomunikasi yang utama. Penglibatan kerajaan dalam peraturan telekomunikasi adalah amalan yang lazim dilihat di beberapa negara. Banyak negara-negara Commonwealth yang pernah berada di bawah pemerintahan British masih belum membuat pindaan kepada peraturan telekomunikasi mereka, terutama berkaitan dengan Akta Penyiaran dan Televisyen. Penggubalan Akta Penyiaran banyak dipengaruhi oleh faktor politik, pemerintahan dan kemajuan masyarakat. Oleh itu, adalah penting untuk melaksanakan peraturan ke atas maklumat yang disebarkan oleh penyiaran media untuk mengurangkan potensi dalam mencetuskan suasana politik yang ganas dan krisis sosial dalam masyarakat yang berbilang budaya di Malaysia. Peraturan kandungan menyediakan rangka kerja untuk menentukan kemasukan atau pengecualian maklumat yang sesuai dalam medium komunikasi. Oleh yang demikian, ianya telah memudahkan evolusi berterusan dan penyesuaian alat komunikasi yang berada di Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Syabina binti Muhammad Rashid Shah, nombor metrik 282490. Ingin menceritakan tentang Akta Berita Palsu 2018. Penyebaran maklumat salah adalah berita palsu telah muncul sebagai bahaya yang ketara dalam masyarakat kontemporari. Berita palsu merujuk kepada fakta rekaan naratif atau kandungan mengelirukan yang mengeksploitasikan data individu atau pembaca. Platform media sosial seperti Facebook, Instagram dan Google adalah aplikasi yang hebat, telah menyumbang kepada penyebaran berita palsu. Pengeluaran maklumat mungkin dikaitkan dengan mana-mana puak politik dengan tujuan untuk memajukan objektif politik dan yang pelbagai. Penyebaran maklumat tidak tepat seperti untuk menjangkau masyarakat umum sehingga menjejak kebebasan bersuara dan keupayaan mereka untuk membuat keputusan termaklum berkaitan dengan perkara berkaitan dengan negara mereka.
Ungkapan berita palsu yang berkaitan dengan penyebaran maklumat palsu atau diinformasi dalam media telah mendapat perhatian ketara sejak kebelakangan ini. Akta Anti Berita Palsu 2018 telah dilaksanakan di Malaysia, meliputi individu atau entiti yang terlibat dalam penerbitan, pengedaran atau pemudahan berita atau maklumat awam. Akta ini memperuntukkan 4 kesalahan utama, iaitu mencipta, menawarkan, menerbitkan berita dan sebagainya, berita palsu. Akta ini menjelaskan bahawa Seksyen 4-1 takrifan akta mengenai pelanggaran memaksa mahkamah untuk menegakkan pelanggaran demi kebaikan awam. Defendant tidak memahami undang-undang pelanggaran dan penguasaan dividen tidak mengambil kira kepentingan dividen atau kepentingan defendant, yang mana kedua-duanya mesti diambil kira oleh mahkamah. Mengikut Seksyen 233-1-A Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, akta itu tidak boleh dikuatkuasakan oleh mahkamah. Bantuan kewangan. B. Individu boleh dikenakan hukuman penalti jika melanggar undang-undang dengan memberikan sokongan kewangan untuk melakukan jenayah ini. Penalti yang ditetapkan adalah sepadan dengan kesalahan yang digariskan dalam kurungan A di atas, iaitu denda wang tidak melebihi RM500,000, penjara maksimum 6 tahun atau kedua-duanya sekali. Gagal mengalir keluar penerbitan yang mengandungi berita palsu. C. Individu yang mempunyai kuasa atau bertanggungjawab untuk menyebarkan maklumat palsu mungkin menghadapi penalti jika mereka gagal memenuhi piawaian dan boleh dikenakan penalti wang sehingga RM100,000 dengan hukuman tambahan sehingga RM3,000 untuk setiap hari berikutnya. Pelanggaran itu berterusan apabila disabitkan. Individu yang dipengaruhi penyebaran maklumat palsu mesti diberikan bukti melalui sistem kehakiman dengan meminta perintah mahkamah melalui cara elektronik seperti email, WhatsApp, Twitter, Facebook atau platform media sosial yang lain. Ketidakpatuhan terhadap perintah mahkamah juga perlu membayar denda yang boleh sehingga RM100,000. Membantu atau bersubahat dengan mana-mana kesalahan di atas. D. Individu yang melanggar peraturan yang digariskan dalam kurungan A, kurungan B dan kurungan C mesti dihukum mengikut tahap keterukan setiap kesalahan. Jika individu tersebut melanggar peraturan, tangkapan tanpa waran dibenarkan untuk sebarang kesalahan yang dilakukan di bawah akta. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Zuhairah Abdul Zulkafli, 252767. Kes berkaitan akta pemilihan. Contohnya, dalam perkembangan undang-undang baru-baru ini, seorang lelaki warga negara Denmark bernama Sola Saleh Sulaiman telah menjadi individu sulung untuk disabitkan di bawah akta tersebut. Puncanya berlaku daripada penciptaan dan penyebaran video palsu yang diupload di YouTube yang menimbulkan dakwaan tak berasas terhadap pasukan polis Malaysia. Contohnya, pasukan polis Malaysia mengambil masa sebanyak 50 minit untuk menjawab panggilan kecemasan berikutan insiden yang berlaku pada 21 April di KL, di Kuala Lumpur. Jadi pihak berkuasa undang-undang memerlukan sebenarnya cuma tempoh 8 minit untuk memulakan respon mereka. Didakwa dengan sengaja menyebarkan maklumat palsu dengan memuat naik video YouTube dan dengan secara objektif dengan niat mengelirukan orang ramai. Jadi di sini Sulaiman dikenakan penalti sebanyak RM10,000 dan memilih untuk dipenjarakan selama 1 bulan daripada dilepaskan pertuduhan. Jadi di sini tafsiran untuk kes tersebut adalah beristilah dia adalah berita palsu untuk memasukkan bahan yang sebagainya tak benar. Seterusnya mewujudkan rangka kerja undang-undang yang sebenarnya untuk menahan penerbit individu pada platform media sosial seperti YouTube bertanggungjawab dan bukannya hanya fokus pada media sosial yang ada. Ia menunjukkan komitmen pihak berkuasa Malaysia untuk menegakkan
peraturan atau undang-undang berhubung individu dari luar negara. Secara keseluruhan, tahap perundangan dan pelaksanaan perlu dipatuhi. Pelaksanaan undang-undang bertindak sebagai langkah berjaga-jaga untuk orang dan entiti yang terlibat dalam penghantaran atau pemudahcaraan berita atau maklumat berkaitan Malaysia. Dalam organisasi, perlu ada elemen-elemen tersebut. Antara salah satunya adalah kemaskinan dasar adisional dan pelaporan setakat yang perlu untuk menyediakan peraturan yang jelas mengenai penerbitan atau penyebaran berita palsu seperti yang ditaktifkan di bawah akta tersebut. Yang kedua, maklum dan didik wartawan dan pekerja tentang undang-undang baru dan penggunaannya. Yang ketiga, untuk platform media sosial, pastikan syarat penggunaan dan dasar pemadaman menangani berita palsu untuk mengelakkan tanggungjawab platform kandungan pihak ketiga. Yang keempat, perlulah menggunakan pengesahan dan pemantauan bagi membantu mengenal pasti berita palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zamani bin Safawi, nombor metrik 282964. Undang-undang yang disebutkan di atas telah digubal dan kini sedang dilaksanakan. Organisasi terpaksa mengambil tindakan segera untuk mengelakkan pelanggaran peraturan baru yang tidak disengajakan. Kerana tiada kelonggaran diberikan untuk pematuhan, sebaliknya, walaupun Malaysia adalah antara pengguna awal perundangan ini, tidak mungkin ia akan menjadi negara terakhir yang berbuat demikian. Adalah penting bagi organisasi media di seluruh rantau Asia Pasifik untuk sentiasa memantau perkembangan di negara lain mengenai potensi pengawalan berita rekaan. Sebagai contoh, Jawatan Kuasa Pilihan Parlimen di Singapura kini terlibat dalam pemeriksaan langkah kawal selia yang bertujuan menangani penyebaran maklumat mengelirukan secara sengaja di internet. Proses ini telah berterusan selepas pendengaran awam yang diadakan pada bulan Mei. Semasa pandemik COVID-19 yang berterusan, terdapat percambahan ketara maklumat salah berkaitan penyakit berjangkit ini, terutamanya selepas penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Kebimbangan yang semakin meningkat dalam kalangan masyarakat umum terhadap potensi kesan buruk berita palsu terhadap masyarakat diperkuatkan lagi dengan perkembangan ini. Sehubungan dengan perkara itu, pihak berkuasa telah mengeluarkan permintaan kepada orang ramai supaya mengelak daripada menyebarkan maklumat palsu di platform media sosial seperti Facebook serta perkhidmatan pesanan segera seperti WhatsApp. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengkategorikan kelimpahan maklumat sebagai infodemik. Antara tarikh 25 Januari 2020 dan 1 April 2020, pasukan polis Diraja Malaysia telah memulakan sejumlah 40 kertas kesihatan berkaitan penyebaran maklumat palsu mengenai COVID-19 di pelbagai platform media sosial. Sila periksa keadaan berikut yang membawa kepada banyak pendakwaan dan atau sabitan. Contoh pertama adalah seorang wanita warga Indonesia yang menerima hukuman penjara seminggu dan denda Rm1,000 daripada Mahkamah Magistrat. Keputusan ini dikeluarkan kerana penyebaran maklumat palsu mengenai COVID-19 di profil Facebooknya. Tambahan pula, Mahkamah Magistrat mengenakan hukuman Rm2,000 ke atas individu tua yang berterusan menghantar mesej dalam kumpulan WhatsApp. Dakwaan bahawa individu yang dikaitkan dengan kluster tabligh telah didiagnosis dengan COVID-19 tetapi memilih untuk tidak meneruskan campur tangan perubatan adalah satu kenyataan yang berpotensi menimbulkan kebimbangan orang ramai. Kesemua prosiding undang-undang itu termasuk pertuduhan yang difailkan mengikut Seksyen 505(b) Kanun Keseksaan. Berkaitan dengan lafaz yang berpotensi mendatangkan mudarat kepada orang ramai, Seksyen 505 menetapkan bahawa sesiapa sahaja yang terlibat dalam perbuatan mencipta, menyebarkan dan mengedarkan kenyataan dengan niat untuk menyebabkan atau yang berkemungkinan menyebabkan ketakutan atau keresahan kepada orang ramai atau kepada mana-mana bahagian orang awam yang mana-mana orang boleh didorong untuk melakukan suatu kesalahan terhadap negara dan terhadap ketenteraman awam, hendaklah dihukum penjara yang boleh dilanjutkan sehingga 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Selain Kanun Keseksaan, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 telah ditubuhkan untuk menangani penyalahgunaan dan penggunaan internet yang menyinggung perasaan. Perundangan ini merangkumi banyak kesalahan dan sekatan yang berkaitan dengan penggunaan internet. Penjelasan untuk ini disediakan dalam bahagian berikut mengikut Seksyen 211(1) Akta Komunikasi dan Multimedia 1998.
adalah dilarang bagi penyedia perkhidmatan atau individu menggunakan perkhidmatan aplikasi kandungan untuk menyebarkan bahan yang tidak senonoh, lucah, palsu, mengancam atau menyinggung perasaan dengan tujuan untuk melakukan gangguan, penderaan atau ugutan terhadap mana-mana individu mengikut Seksyen 233-1 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Individu dilarang melakukan aktiviti tertentu yang dianggap sebagai kesalahan. Membuat atau meminta komunikasi melalui kemudahan rangkaian atau perkhidmatan rangkaian atau aplikasi yang tidak senonoh, salah, mengancam dan menyinggung perasaan dengan niat untuk mengganggu, menyalahgunakan, mengancam dan mengganggu orang. Mulakan komunikasi menggunakan mana-mana aplikasi perkhidmatan sama ada secara berterusan, berulang kali atau sebaliknya, di mana komunikasi mungkin atau mungkin tidak berlaku dengan atau tanpa mendedahkan identitinya dan dengan niat untuk mengganggu, menyalahgunakan, mengugut atau mengganggu mana-mana orang di nombor atau mana-mana alamat elektronik. Menerangkan berkenaan langkah-langkah. Keadaan semasa yang mengelilingi pandemik coronavirus telah menunjukkan bahawa apabila tahap kebimbangan meningkat, individu cenderung untuk menyebarkan lebih banyak maklumat salah. Langkah yang pertama ialah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) dengan tekun mengawasi penyebaran maklumat salah di platform media sosial secara aktif mengatalogkan kejaduan maklumat palsu berkaitan pandemik COVID-19 di laman web rasminya. Boleh diakses di www.kkm.gov.my. Pada setiap hari, sebenarnya sebuah laman web khusus untuk semakan fakta telah dilancarkan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) dengan tagline "Tidak pasti, jangan kongsi". Langkah yang kedua ialah pelaksanaan peraturan dan kawal seli aktiviti dalam talian oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) merupakan langkah utama yang mungkin diambil oleh pihak berkuasa yang berkaitan untuk memerangi penerangan berita palsu. Untuk mengurangkan penyebaran maklumat yang salah dengan cekap, adalah mustahak bagi individu untuk bekerjasama dengan pihak berkuasa, penguatkuasaan undang-undang dengan memaklumkan mereka secara proaktif tentang sebarang kejadian berita rekaan. Cadangan yang berikutnya ialah bertujuan untuk mengurangkan penyebaran maklumat palsu dan mengalakkan penggunaan kandungan fakta, betul dan instruktif. Cadangan ini termasuk melanggan sumber yang boleh dipercayai, menyokong wartawan melalui cara, kewangan dan mempelbagaikan sumber maklumat seseorang itu melindungi daripada penggunaan berita yang mengelirukan. Secara kesimpulannya, perkataan berita palsu seringkali diperkatakan sebagai cerita yang tersebar di platform media sosial yang dicirikan oleh sifatnya yang tidak masuk akal. Fenomena berita palsu mungkin kelihatan seperti novel, walaupun penggunaan platform tertentu adalah satu-satunya yang boleh dianggap unik. Adalah lebih menyedihkan bahawa penyebaran maklumat berita palsu boleh membawa kepada kambing hitam yang tidak adil terhadap individu dan mendapat daya tarikan yang meluas di platform-platform media. Penyebaran maklumat tanpa komitmen yang sepadan untuk menjalankan siasatan menyeluruh dianggap tidak menguntungkan oleh sesetengah pihak di dalam kelompok masyarakat di Malaysia.